Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini saya akan menerangkan berkaitan dengan imbangan pembayaran, di mana imbangan pembayaran merupakan salah satu daripada pemboleh ubah makroekonomi, iaitu merupakan petunjuk atau penunjuk pada prestasi sesebuah ekonomi, sama ada semakin baik ataupun tidak. Jadi berdasarkan kata akhbar ini, kita dapati imbangan pembayaran kekal teguh dan imbangan pembayaran Malaysia catat lebihan 15 bilion, dan juga yang ketiga imbangan pembayaran suku keempat catat defisit 13.1 bilion. Jadi ada masa imbangan pembayaran adalah lebihan dan ada masanya pula yang mencatat defisit. Baiklah, kita teruskan. Apakah yang dimaksudkan dengan imbangan pembayaran? Iaitu imbangan pembayaran merupakan satu penyata kewangan yang merekodkan segala urus niaga barang dan perkhidmatan dan aliran modal antarabangsa untuk tempoh tertentu, biasanya setahun. Terdiri daripada yang pertama, komponennya adalah barangan ataupun akaun barangan, iaitu terdiri daripada ekspor akan ditolak dengan import. Satu-satunya komponen yang akan ditolak adalah ekspor akan ditolak dengan import. So, biasanya kita akan dapat ekspor bersih. Ini yang pertama, akaun barangan, ataupun kadang-kadang dipanggil sebagai imbangan dagangan ataupun imbangan perdagangan, akaun perdagangan. Setengahnya akan juga disebut sebagai barang nampak. Yang kedua adalah imbangan atau akaun perkhidmatan. Terdiri daripada pengangkutan, perkhidmatan kerajaan, perjalanan dan juga perkhidmatan. Tambah keempat-empat item ini, maka dapatlah jumlah ataupun akaun perkhidmatan. Yang ketiga, pendapatan primer, terdiri daripada pampasan pekerja, iaitu upah dan gaji pekerja, dan juga pendapatan pelaburan. Jadi tambah kedua-dua item ini, maka dapatlah pendapatan primer. Dan seterusnya adalah pendapatan sekunder. Jadi apabila kita tambahkan akaun barangan, akaun perkhidmatan, pendapatan primer dan juga pendapatan sekunder, maka kita akan dapatlah akaun semasa. Jadi akaun semasanya adalah gabungan akaun ataupun imbangan barangan dan perkhidmatan ditambah dengan pendapatan primer dan juga ditambah dengan pendapatan sekunder. Seterusnya, kita tambah dengan akaun modal dan kewangan. Dinamakan sebagai akaun modal dan kewangan. Bermaksud akaun modal satu dan akaun kewangan satu lah. Akaun modal terdiri daripada akaun kewangan bukan pengeluaran dan juga pindahan modal. Manakala akaun kewangan terdiri daripada pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivatif kewangan dan juga pelaburan lain. Jadi kita tambahkan keempat-empat, pelaburan langsung, pelaburan portfolio, derivatif kewangan dan pelaburan lain, maka kita dapatlah akaun kewangan. Jadi terdapat satu lagi, iaitu kesilapan dan ketinggalan. Maka jika kita tambahkan akaun semasa, ditambah dengan akaun modal dan kewangan, dan ditambah dengan kesilapan dan ketinggalan, maka kita akan dapatlah imbangan keseluruhan. Jadi ini adalah berkaitan dengan komponen-komponen dalam imbangan pembayaran. Baiklah, kita teruskan dengan berdasarkan soalan. Jadual di bawah menunjukkan imbangan pembayaran bagi tahun 2017. Terdapat item-item untuk imbangan pembayaran.
Okey, jadi berdasarkan jadual tersebut, pertama nanti kita akan hitung akaun semasa, kemudian kita akan hitung akaun modal dan kewangan. Seterusnya kita akan hitung imbangan keseluruhan. Dan yang keempat nanti, berdasarkan jawapan A3, terangkan kesannya terhadap rizab antarabangsa dan kadar pertukaran asing. Okey, kita teruskan. Soalan yang pertama. Okey, berdasarkan jadual, hitung akaun semasa. Okey, macam mana kita nak dapatkan akaun semasa? Jadi untuk mengira, kita boleh juga buat bentuk jadual. Seperti mana yang ada pada jadual asal. Ataupun kita boleh tambah seperti biasalah. Okey, jadi untuk kira akaun semasa, tadi kita dah tengok. Akaun semasa akan terdiri daripada akaun barangan. Kemudian perkhidmatan. Kemudian pendapatan primer dan juga pendapatan sekunder. Okay, yang pertama adalah barangan, iaitu ekspor akan ditolak dengan import. Jadi ekspor barangan 801394, manakala import barangan adalah 684281. Maka di sini satu-satunya kita akan tolak lah, iaitu ekspor akan ditolak dengan import. Okey, jika kita ambil dua ni saja, maka kita akan dapat imbangan akaun barangan. Okey, tapi soalan ni nak akaun semasa, jadi kita teruskan. Tambah dengan pengangkutan negatif 29622, perjalanan 32470, perkhidmatan lain negatif 25706. Maka selesailah kita dah tambah, kita akan ambil ketiga-tiga lah item untuk perkhidmatan. Okey, jadi pengangkutan, perjalanan dan perkhidmatan lain itu adalah untuk perkhidmatan. Okey, walaupun dalam kita punya formula ada 4 dan tapi dalam soalan hanya ada 3 saja, maka tidak ada masalah, kita ambil yang ada lah, yang ada saja. Jadi pada soalan ini tiada perkhidmatan kerajaan. Okey. Seterusnya kita ambil pampasan pekerja. Negatif 4848. Juga pendapatan pelaburan. So ini sebenarnya adalah pendapatan primer. Jadi kita tambah satu lagi, iaitu pendapatan sekunder, iaitu negatif 17300. Maka kita tambah semuanya sekali, maka kita akan dapatlah jumlah akaun semasa, iaitu 38296. Okey, jadi jumlahnya adalah 38296. RM juta, RM 38296 juta. Okey, jadi seperti biasalah, bila soalan penggunaan kena ada formula, jalan kerja dan jawapan. Okey, kemudian biasanya formula atau jalan kerja itu 1 markah dan jawapan adalah 1 markah. Okey, dan jangan lupa unit, iaitu RM dan juta. Tapi sebenarnya kita jawab dalam bentuk jadual macam ni, dah ada dekat atas tu RM juta, maka itu juga sudah mencukupi lah. Okey, seterusnya. Yang kedua, hitung akaun modal dan kewangan. Kita boleh buat cara yang sama dalam bentuk jadual. Okay, di mana akaun modal dan kewangan, kita tahu akaun modal terdiri daripada akaun kewangan bukan pengeluaran dan juga pindahan modal. Manakala akaun kewangan ada 4 kat situ. So, kita ambil saja aset bukan kewangan bukan pengeluaran. Negatif 4. Kemudian pindahan modal. Negatif 22. So, selesai untuk akaun modal. Dan seterusnya untuk akaun kewangan, pelaburan langsung 16171, pelaburan portfolio negatif 15383 dan juga derivatif kewangan negatif 197. Okey, dan juga pelaburan lain negatif 5346. Okey, jadi itu merupakan akaun kewangan. Jadi sebab soalan minta akaun modal dan kewangan, maka ditambahkanlah semua item tersebut, maka dapatlah negatif 4781. Okey, seterusnya. Soalan minta hitung imbangan keseluruhan.
di mana kita tahu akaun keseluruhan diperolehi dengan menjumlahkan pada jawapan A1 dan A2 lah, dan ditambah dengan satu lagi iaitu kesilapan dan ketinggalan. Okey, di mana akaun semasa tadi kita dapat 38296, dan akaun modal dan kewangan pada A2 kita dapat negatif 4781, dan tambah satu lagi iaitu kesilapan dan ketinggalan negatif 17132. Maka dapatlah imbangan keseluruhan berjumlah 16383. Jadi nilainya adalah positif. Okey, sama juga bila soalan pengiraan, formula, jalan kerja dan jawapan. Kemudian sama juga macam sebelumnya, formula atau jalan kerja dapat 1 markah dan juga jawapan 1 markah. Dan jangan lupa unit, RM dan juta. Okey. Jadi kalau kita buat secara tambah biasa tu, tambah di sebelah dia tu, maka kita perlu jawapan akhir ada RM dan juta. Kalau bentuk jadual ni kat atas sudah ada RM juta, maka dia dah mencukupilah untuk ada unit pada jawapan tersebut. Okey. Dan yang terakhir, berdasarkan jawapan A3, terangkan kesannya terhadap result antarabangsa dan kadar pertukaran asing. Okey, jadi kita dapat tadi akaun keseluruhan adalah 16383. Jadi imbangan keseluruhan adalah lebihan, nilai dia positif ya. So ini akan meningkatkan result antarabangsa, dan seterusnya kadar pertukaran asing akan menurun, menyebabkan nilai RM akan naik nilai ya, manakala nilai mata wang asing akan turun nilai. Okey, jadi ini soalan ini nak kaitkan imbangan keseluruhan ni dengan result antarabangsa dan juga kadar pertukaran asing. Ini adalah contoh soalan lah yang boleh ditanya tentang imbangan pembayaran. Okey, sekian, terima kasih.